jawab beberapa soalan yang sahabat-sahabat tanya yang tak sempat saya nak jawab di minggu yang lalu suntukan masa. Saya tengok balik benda apa yang jadi soal Soalan yang pertama iaitu berkenaan dengan nazar. Yang berkenaan dengan nazar. Abang Jam yang kita tanya. Dia kata ada seorang sahabat dia bekerja, kemudian dia ada KWSP. Dia berniatnya kalau boleh duit KWSP nak pergi buat umrah. Tiba-tiba boleh KWSP tak pergi pun. Habis pitih buat beli. Jadi bagaimana? Jadi nazar ke tidak nazar? Dia kena tunai ke dia tidak tunai? Bagus soalannya. Jadi berhubung dengan nazar ini, Allah menyebut di dalam Al-Quranul Karim, antaranya firman Allah Ta'ala, wal yufu nuzurahum. Tuhan kata hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar yang mereka buat. Surah Al-Hajj. Nazar kita ni Tuhan suruh tunai. Begitu juga di dalam hadis-hadis yang banyak, yang sahih, yang Nabi perintah supaya kita melaksanakan nazar. Antaranya Nabi mengatakan, man nazara an yuti' Allah falyuti'hu. Sesiapa yang bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, falyuti'hu. Lamul amri dengan makna perintah. Hendaklah kamu melaksanakan nazar yang kamu janjikan itu. Cuma dia tanyanya, dia berniat. Jadi berniat ni adakah bahasa Melayu kita ataupun dia berniat dalam hati je. Kalau boleh ke BSP ni nak buat ni. Ataupun aku sembuh sakit ni nak buat gini-gini. Dalam hati ke dia sebut? Okey. Jika sekiranya hanya dia seorang je, dalam hati dia je. Tak, aku sembuh nanti nak sembelih kambing lah. 3 ekor nak waris surah Al-Hikmah. Contoh. Dalam hati dia tak sebut pun. Dia tak royak pun pada orang lain. Maka jika sekiranya disebut hanyalah di dalam hati sahaja, menurut mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i kita dan mazhab Hambali dan ulama-ulama yang sependapat dengannya, jika sekiranya dia niat dalam hati, dia berazam di dalam hati, dengan dia tidak menyebut dan dia tidak melafazkannya, maka dia tidak dianggap nazar yang sah. Maknanya kalau tak laksana pun tak apa. Dalam niat dalam hati je. Ataupun dia berazam tetapi dalam hati. Dari segi hukum nazarnya tidak berlaku. Begitulah yang disebut oleh ulama-ulama dalam mazhab kita seperti Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhazzab, dan begitulah dalam kitab-kitab fiqh mazhab kita, mazhab Hambali dan ulama-ulama yang sependapat dengannya. Manakala mazhab Maliki berniat dan berazam di dalam hati pun jadi nazar dah. Kena buat juga. Ini adalah pandangan dalam mazhab Maliki, disebut panjang oleh Al-Imam Ibn Rushd di dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid, dan begitu juga ulama-ulama yang sependapat dengannya. Jadi boleh pilih lah. Kalau nak buat juga, alhamdulillah. Nak pegang hak mazhab kita tak payah, pun tak apa. Itu kalau dia hanya berazam dan berniat dalam hati. Dia tak lafaz. Tapi kalau dia berlafaz, hendaklah dia melaksanakan tuntutan-tuntutan nazar yang dia ucapkan itu. Kayak kan nanti ayah sihat lagi nak sembelih kambing 2 ekor. Nazar lah tu. Walaupun dia tak sebut demi Allah ke ataupun kerana Allah ke, sebut begitu pun sudah dianggap sebagai nazar di dalam fiqh mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Katakanlah dia memang bernazar lah, bernazar. Tiba-tiba
dia tak boleh nak laksana pula nazar disebabkan sakit ke begitu begini yang menjadi halangan. Maka lagu mana? Soalannya lagu mana? Adakah dia kena kafarah? Ya, dia kena kafarah. Nazar pun kena kafarah. Kadang-kadang orang tak tahu ni dia bernazar. Tiba-tiba dia tak buat. Lok gitu je. Tak boleh. Dia mesti melaksanakan kafarah, dendanya. Kalau dia tak mampu sungguh nak buat. Nak buat macam mana? Tak. Maka hendaklah dia melaksanakan kafarah nazar. Kafarah nazar ini sama dengan kafarah sumpah. Orang bersumpah, dia tak boleh laksana sumpah. Maka hendaklah dia melaksanakan kafarah, denda yang ditetapkan oleh ajaran Islam kita. Apa dia kafarahnya? Iaitu yang pertama, dia kena beri makan orang fakir miskin 10 orang. 10 orang fakir miskin. 10 orang ini ialah dengan seorang hendaklah dia beri secupak makanan asasi. Makanan yang mengenyangkan. Secupak. Secupak ni secupak Baghdad. Cupak di zaman Nabi, bukan cupak orang Melayu kita. Cupak Baghdad ini, saya kali dah sebut, iaitu satu cupak sekadar 0.675 kilogram ataupun 675 gram. Dah apa sekilo lah seorang. 10 orang dah apa 10 kilo, 6 kilo lebih, 6.75 kilo je. Beli hak 10 kilo, beri kepada orang miskin. Tu je kafarah dia. Taklah berat. Nak beri seorang pun tak apa. Nak beri 10 orang lagi. Lagi pun tak apa. Okay. Yang kedua, dia juga diberi pilihan boleh memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin juga. Tak boleh beri kepada orang kaya, fakir miskin. Pakaian ni berlaku perbahasan panjang di kalangan para fuqaha. Pakaian ini hendaklah pakaian yang sempurna. Kalau yang tak sempurna tu tidak boleh. Umpamanya wipiah ya sutir orang. Dia anggap tidak sempurna. Kena beri baju juga lah. Jubah ke apa ke. Beri stocking je 10 orang. Juga dia anggap tidak sah kafarah itu. Kena pakaian yang lengkap lah. Orang beri sepasang baju kurung. Gitu dia. Dan pilihan yang ketiga, hendaklah dia memerdekakan hamba. Begitulah ada dalam hadis riwayat Imam Muslim dan lain-lain. Dan hamba tak ada dah. Kok tadilah pilihannya. Kalau miskin tak ada juga. Miskin tu adalah. Ikut zaman. Okay. Miskin ni bukan makna siapa tak ada. Lalu. Okay. Miskin, bawah sikit dia fakir. Kerana kita kira susah pendapatan dia tak cukup. Belanja dia tu kira miskin. Okay. Jika sekiranya tiga-tiga tadi tak boleh nak buat belaka. Tak boleh nak buat, ada piti sungguh. Nak beri makan pun tak ada. Nak beri pakaian pun tak ada. Hamba lagi lah tak ada dah zaman ni. Maka pilihan yang terakhir dia boleh puasa 3 hari. Tak disyaratkan berturut-turut. Puasa 3 hari. Okey. Jadi begitulah ketetapan kafarah. Seboleh-bolehnya hendaklah dia menunaikan kafarah ini selagi dia mampu. Nak pergi umrah buatlah, kena cari semulalah duit. Okey, kena tunaikan sebelum dia wafat dan ada keazaman nak menunaikannya. Dia bernazar umpamanya aku sembuh nanti nak pergi iktikaf di Masjid Zainal Abidin. Bandar seminggu. Sembuh sungguh. Kena pergi iktikaf lah. Iaitu benda-benda yang taat. Kalau dia nazar benda wajib dah tak jadi. Nak puasa bulan Ramadan sebulan. Tak payah nazar lah, situ wajib dah. Ni hak sunat. Kita mewajibkan, kita membuatnya, hendaklah kita melaksanakannya. Tiba-tiba jadi susah masa nazar lu molek. Piti tak ada, kereta pun tak ada dah. Nak pergi pula payah. Lagu mana? Maka kita yang ada kelapangan ni seelok-eloknya membantu orang yang bernazar ni melaksanakan nazar dia. Termasuk kalau orang bersumpah dia nak melaksanakan payah, kalau kita boleh bantu hendaklah kita membantunya
Sebagaimana ada dalam hadis-hadis yang sahih dalam Bukhari dan lain-lain, Nabi suruh membantunya. Kita ada kereta awak pergi dia. Iktikaf anu seminggu. Habis minggu ni mari ambil. Boleh kita tolong dia, pahala pun besar. Okay. Kalau kita nak ambil harga minyak, dia kena bayar lah. Okay, kalau dia ada duit. Okay. Ya, habis bab nazar, begitu juga sumpah, itulah kafarahnya. Soalan yang seterusnya,